menampilkan Puan Zamzuriah Zahani, Dekan Fakulti Tari Aswara, dan juga Encik Kamarul Baisah Hussein, Timbalan Dekan Putra, untuk memberikan kita gambaran persembahan Mak Yong pagi ini. Seni Mak Yong, seni warisan kita, mengukuh pendirian dan jati diri. Janganlah alpa dan kita pelihara khazanah kami, pencetus inspirasi di pagi hari MHI, insya-Allah. Jadi bukan saja kita bersama dengan Puan Zamzuriah Zahani, kita juga bersama dengan seorang living legend atau legenda yang masih hidup, ya. Kita bersama dengan Profesor Madya Datuk Paduka Dr. Rosli Saludin, AJK Pakar Warisan Adat, Jabatan Warisan Negara, dan juga Raja Tromba Warisan Seni kata-kata kita. Yang berbahagia Datuk Doktor, bolehkah tunjuk ajar sikit untuk tuan hamba? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak balik kampung hati saya hibur. Tak dapat jumpa ramai kawan. Kau nak tahu tempat asal hamba, kampung dia Kocik Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Pangkalaban Jorengai Basau, Gunung Jono tempat bersemah. Siang mengaban, malam mengacau. Bila tokono komat Pilah. Komat tu maknanya layanan baik. Betul. Layanan baik daripada orang Kuala Pilah. Orang Negeri Sembilan tu sendiri. Bukan lebah sebarang lebah hinggap di cucuran atap. Bukan sembah sebarang sembah. Sembah saya mohon bercakap. Bukan lebah sebarang lebah hinggap di rumpun buluh. Bukan sembah sebarang sembah. Sembah menyusun jari 10. Makan sirih berpinang tidak, sirih datang dari Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, tegah de adat dan budi bahasa. Saya yang asalnya orang Melaka memang teruja dengan kata-kata. Jadi terima kasih kepada Datuk Dr. Paduka Dr. Rosli bersama-sama kita untuk berceritakan lagi tentang seni tromba dan juga seni Mak Yong, ya. Jadi kita nak mulakan dengan Puan Zamzuriah. Jadi kita ada penjarakan fizikal di sini. Pertama kali kita ada guest di dalam studio. Jadi kita semua rasa selamat. Dan kita mulakan dengan Mak Yong. Asal usulnya Mak Yong ni, mungkin Datuk Doktor pun boleh beri ulasan sikit. Saya bila muda-muda ni, banyak orang tutu yang kata, Mak Yong ni, jaga-jaga kau. Ni tarian harimau jadian lah. Macam-macam yang mistik yang berlaku. Jadi, apakah asal-usul Mak Yong sebenarnya? Kita tinggalkan mistik di tepi. Okey, kalau bercakap asal-usul Mak Yong ni, sekaranglah yang dikenali, Mak Yong memang terkenal dan kalau dekat Malaysia, dekat Kelantan lah. Dan Mak Yong ni sebenarnya bukan dari Kelantan saja. Kita ada dekat Kedah dan kita ada juga Mak Yong Kepulauan Riau. Dan kita juga ada Mak Yong Thailand. So dekat Malaysia yang sangat dikenali adalah Mak Yong Kelantan. Okay, kalau kita tengok asal-usul Mak Yong ni, dia banyak fakta, bukan fakta, orang kata kajian-kajian yang mengatakan asal-usul Mak Yong ni Mak Hiang daripada semangat padi. Ada yang mengatakan sebalik cerita yang membawa cerita rakyat hingga masuk ke dalam istana. Okay, dan peradaban dia bagaimana berkembangnya Mak Yong daripada Thailand, dia merantau ke Indonesia, dan ada juga yang sampai ke sempadan di Kelantan lah. Okay, dekat situ bermulanya perkembangan identiti Mak Yong Kelantan sendiri sehingga dah telah diangkat ke UNESCO. Dan Mak Yong ni sebenarnya adalah persembahan teater tradisional yang merangkumi lakonan, nyanyian, tarian dan juga muzik. Dan identiti Mak Yong itu sendiri, dia ada ucat tetap dia. Dia ada identiti rebab yang perlambangan Mak Yong itu sendiri. Dan tarian dia, lenggok nyanyian dia. So orang kata bila bercakap tentang Mak Yong, kita kena tengok nilai estetika dia yang untuk membezakan apa teater tradisional Mak Yong dengan teater-teater tradisional lain, dan juga membezakan teater tradisional itu sendiri dengan teater-teater biasa yang kita macam kalau kita tengok apa saja pementasan teater boleh dipentaskan, tetapi berbeza nilai estetika yang ada dalam persembahan teater tradisional Mak Yong. Baik. Bila kita menyentuh berkenaan nilai estetika tu, Datuk, kita difahamkan adanya seni halus dan juga seni hidup. Jadi bagi kita, bagi generasi muda ini, untuk mengenali asal-usul estetika dan juga maksud sebenar setiap kehalusan budaya dan adat kita ni, bagaimana, Datuk? Baik, kalau kita nak lihat seni berbahasa, seni bertutur yang sebenarnya cantik yang sebenarnya. Kalau kita nak kata seni berbahasa orang-orang Melayu ini, kalau digumpal selebar kuku, kalau dibentang selebar alam, walau sebesar biji labu, langit dan bumi ada di dalam. Kau nak tahu tingginya gunung, tanya pada burung enggang. Nak tahu dalamnya lubuk, tanya pada memerang. Kau nak tahu lebarnya pantai, tanya pada seluang. Kau nak tahu hutanan tebal, tanya pada Pak Belang. Nak tahu lebarnya padang, tanyalah pada belalang. Jangan ikutkan hati, nanti mati. Jangan ikutkan rasa, nanti binasa. Jangan ikutkan nafsu, nanti lesu.
Jangan ikutkan marah, nanti parah. Jangan ikutkan risau, nanti tidur tak lelap. Minum kopi dengan susu kurang manis, ditaruh gula, jangan diikut hawa nafsu. Kau tak mati seperti gila. Ini cantiknya orang dulu-dulu yang sebenarnya. Bagaimana ia mengungkapkan kata-kata itu tanpa ada kontroversi. Tapi apabila dah malam dah dekat-dekat nak tidur tu, oh dia kata begini rupanya kepada aku katanya. Ini hebatnya orang tua-tua dahulu yang sebenarnya. Memang cantiknya sebenarnya kata-kata itu. Dan kata-kata itulah yang sepatutnya kita bawa daripada masa ke masa. Masa ke masa. Tahunan kecil pada nang besar. Tahunan besar pada nang godang. Tahunan godang pada dulu-dulu. Tahunan dulu-dulu pada nenek moyang. Adat berkampung, kampung pertahankan. Adat bernegeri, negeri pertahankan. Adat bernegara-negara pertahankan. Adat berpemimpin pertahankan. Adat berbudaya, budaya pertahankan. Pilih-pilih tempat menjadi, pertama teluk, kedua pantai. Pilih-pilih pemimpin terpuji, pertama elok, kedua pandai. Kain pelekap panjang 9, panjang serta kepalanya. Pemimpin yang baik ibarat intan. Kita menumpang sinar cahayanya. Yang sebenarnya kalau dah diusik Swiss-nya, dia payah nak berhenti sebenarnya. Tapi dalam kita cerita dan kita seloka, Swiss saya pun tak berhenti juga kan. Bagaimana dengan kehidupan seni adat kita? Dari saya difahamkan seni adat ni ada 4 untuk kita utarakan dengan seni terumba ni. Baik, seni adat kita ni ada 4. Yang pertama, adat yang sebenar-benar adat. Yang berpandukan kepada daripada Al-Quran dan hadis itu yang sebenarnya. Iaitu hukum Tuhan itu sendiri. Hadis Nabi itu sendiri. Adat yang diadatkan. Masih lagi fokus kepada Al-Quran dan hadis. Adat yang teradat. Iaitu adat ataupun peraturan perundangan hidup yang diwujudkan oleh pemimpin adat. Yang keempat adalah adat istiadat. Jangan takut soal adat. Orang hari ini fikir saja adat, nikah, kahwin, bertunang. Yang sebenarnya adat ini adalah peraturan hidup. Undang-undang hidup. Sehingga sampai ke satu tahap, ianya boleh menjadi satu peradaban dan ia boleh menjadi satu ketamadunan. Ketamadunan. Pelik, tapi benar kepada penonton di luar sana yang juga ingin menyahut cabaran Datuk Doktor untuk berpantun bersama-sama. Dan lepas ini kita kembali kepada Mak Yong. Tapi sebelum itu, kita saksikan bingkisan kita. Macam mana rakyat Malaysia? Adakah anda pandai berkata-kata? Sumpah Sri Kandi, runcing Nyabuluh, teradun jampi, ramuan keramat, bersihkan diri, usah mengeluh, semangat berapi sehingga benamat. Keris Kursani, anugerah Mamanda, kepada Aduka, tinta hulurkan, terpaku nurani, tersemat di minda, diksi merdeka, ayo laungkan. Iman ayahanda sudah ku genggam, semangat Sri Kandi sudah ku serap, madah yang santun sudah ku hadam, pertahanan pusaka yang kami harap, berkat bismillah, ayo pertahankan pusaka warisan. Nas, silakan. Walaupun tak handsome, bersopan santun, nasib baik saya pandai berpantun. Setakat tu je. Ya Pantun Allah. 2 rangkap je yang saya Berikan dapat bantuan tangkap. kepada saudara Pen Ahmad, merah, Datuk. pen biru, jangan marah, I love you. Begitu. Jadi itulah Tapi dia. kalau pantun yang macam tu banyak. Oh, ya? Ikan putih, ikan puyuh, terima kasih, thank you. Itu dah, dia boleh campur aduk dengan bahasa Inggeris sekali. Siapa main-main Datuk Intren. main kata-kata begitu. Tapi kita kembali kepada seni Mak Yong kita di tadi ya. Jadi Puan Samzura ni memang anak jati Kelantan. Dan mewarnai kembali dunia seni tari inai dan dianggap sebagai tokoh muda dalam mempertahankan warisan seni ini. Jadi macam mana perasaan Puan yang mendapati semakin sukar untuk menghidupkan seni warisan Mak Yong? Yang dikatakan, saya tanya orang Kelantan, oh dah tak ada dah ni yang Mak Yong ni. Betul ke Puan? Siapa kata tak ada? Marah dia. Okey, tak kenal maka tak cinta. Kalau kita tak cari, kita tak jumpa lah kan. Kalau untuk saya sebagai anak jeti seni Kelantan ni, bagi saya Mak Yong daripada dulu sampai sekarang, banyak warisannya, banyak pelapisnya. Tetapi mungkin berkemungkinan daripada dulu dan sampai sekarang isu yang diperkotak-katikkan adalah
Mak Yong diharamkan di Kelantan. Mak Yong tidak boleh dipersembahkan di Kelantan. Even perempuan tidak boleh on stage di Kelantan. Tetapi jangan lupa, dari dulu sampai sekarang juga, Mak Yong sering dipentaskan di mana-mana sahaja. Itu telah membuktikan perkembangan Mak Yong itu sendiri daripada Kelantan telah berkembang keluar. Even jarang dipersembahkan di Kelantan, ianya tersebar meluas. Malah Mak Yong juga banyak dipersembahkan luar negara. Saya dan suami saya banyak dengan keluarga saya, dengan pelajar-pelajar daripada Aswara sendiri, banyak membuat pementasan Mak Yong ini ke luar negara dan juga dalam negara. Dan isu berbalik pada Kelantan tadi yang orang kata diharamkan atau tidak aktif dan sebagainya, sebagai orang seni jati Kelantan, Mak Yong mereka dalam perkampungan, dalam daerah mereka sendiri aktif. Mereka masih buat persembahan, buat hiburan mereka dalam amalan mereka yang menghargai seni mereka. Dan saya boleh katakan dekat sini, dekat Kelantan itu sendiri, 100% kuat agama, 100% kuat seni mereka. Betul. So, seni dulu sampai sekarang tidak ada yang berubah, malah makin berkembang. So, bagi saya, isu yang diperkotak-katikkan itu sendiri telah menaikkan nama Mak Yong itu sendiri di mana-mana saja. Telah melahirkan orang yang PhD, master. Malah hari ini saya juga berada dalam segmen Mak Yong. Juga kerana yang orang perkotak-katikkan tadi, dan kita nampak daripada apa yang isu dibangkitkan itu, Mak Yong makin berkembang. Jadi bagi saya tidak adalah isu kepupusan itu sendiri. Dengan ini dikatakan ada yang memperkotak-katikkan, ada kekangan dan sebagainya. Dan kita melihat sendiri ini satu budaya yang masih diteruskan dengan kuat. Betul. Dan kita diumumkan oleh kerajaan yang terdapatnya dasar orang kata kebudayaan negara. Betul. Dia perspektif Encik Kamarul sendiri kan sebagai pemain ialah satu instrumen yang cukup lama bersama kita, rebab ya. Bagaimana kita sebenarnya boleh menyantuni sebagai masyarakat dengan kebudayaan kita? Kita masuk 2021 ni, kita tak nak bercakap sekadar bercakap sahaja, tapi ingin betul-betul menghidupkan budaya itu. Jadi apakah yang perlu dilakukan oleh semua untuk memastikan ini boleh diteruskan dari tahun ke tahun? Okey. Assalamualaikum. Okay, bagi saya untuk seni tradisional ni untuk sebagai satu medium hubungan silaturahim atau mengekalkan kepaduan masyarakat. So memang kalau kita tengok dari segi persembahannya melibatkan kumpulan. Apabila melibatkan kumpulan, dia automatically dia kena ada kesatuan dalam jiwa kita. Keakraban. Jiwa, kerohanian semua. Untuk menyatukan masyarakat tu. Kalau kita tengok bagaimana rebab nak berkomunikasi dengan penyanyi, dengan pegendang, kalau tak bersatu hati, tak boleh, dia tak akan sama. Dia nak bagi tempo pun tak sama. Okay, itu yang bagi saya perlu untuk kita kekalkan tradisi. Selain daripada itu, dia ada pantang larang dia. Pantang larang dia ni bagi saya bukannya benda-benda yang khurafat sebenarnya. Dia orang tua dulu dia mendidik masyarakat dengan cara yang lain, bukan cara macam kita sekarang. Dia mendidik dari segi pantang larang itu adalah disiplin, mendisiplinkan kita. Bagaimana nak jaga rebab ni? Bagaimana tak boleh langkah rebab tu, tak boleh pijak gendang. Rasa hormat tu tetap hormat ada. Tu. Kenapa kita kata hormat? Sebabnya seseorang yang nak buat rebab contohnya bukan mudah, bukan ambil masa yang sedikit, ambil masa yang lama dan memerlukan kepakaran yang tinggi. Jadi dengan pantang larangnya dan cara pendidikan yang lalu berbanding dengan sekarang, apa yang kita setuju setakat ini adalah kita harus kekalkan warisan budaya ini untuk generasi yang akan datang. Jadi antara strategi Daken 2021 ini, dia ada 7 dasar kesemuanya. Antaranya adalah merangkumi pendidikan di peringkat prasekolah. Rendah dan juga menengah. Jadi seperti pepatah, kita nak meluntur buluh, biarlah dia rebungnya. Jadi apakah saranan Datuk Doktor? Apa yang kita perlu lakukan untuk menerap minat semula untuk anak-anak muda kita? Pandai tak bagi pembantu dan sebagainya. Saya melihat begini yang sebenarnya. Pembudayaan itu adalah sangat penting. Dan kalau kita balik kepada ungkapan orang tua dahulu, penakik pisau siraut, ambil galah batang lintabung, selodang jadikan niu. Air nas titik jadikan laut, tanah nas kepal jadikan gunung, alam terkembang jadikan guru. Jadi makna kita kena belajar apa yang berlaku yang sebenarnya. Dan kemudian tak kiralah maknanya rebab ke, Mak Yong ke, apa ke, yang sebenarnya asalnya adalah sama yang sebenarnya. Ketuku ketakal, kedua si keladi moyang. Kita ini sesuku seasal, kita ini senenek moyang. Tinggal lagi bertebaran ke Kelantan, ke Negeri Sembilan. Kalau macam rebab, kalau di Minangkabau, ada rebab pesisir misalnya. Dan nyanyian-nyanyian itu tinggal lagi, dia ada dialek Kelantannya. Macam kami ada dialek
Negeri Sembilannya. Adapun awal tatkala masa dahulu naik di atas bukit bintang penjaring berkecalang pelantak besi kemuntung membilang tungku penyongek di atas timba jalan simpang empek selilit pula peraca selembang tanah Melayu sealam Minangkabau sealam juanan terbuka air segantang selubuk selenyap bunyi malam kuk gagak dah jadi hitam. Jangan biarkan saya sebut panjang lagi. Oh betul, sebab saya kami dah Wilayah Raja terombak. sebab kami dah buat Malaysia Book of Record 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam. Allahu Akbar. Hari yang ke-8 masuk Wat. Kita 7 minit kat sini pun dah tak cukup dah. Jadi terima kasih tauladan terima yang kasih, ditunjukkan ya. daripada Profesor Datuk Doktor dan juga daripada Dekan Seni Tari dari Aswara sendiri dan juga Encik Kamarul. Wah, Doktor merpati 2 sejoli dan Mak Yong ya. Jadi di sini kalau kita memanjangkan permainan rejab Encik Kamarul sikit sebagai rebab. Rebab apa pula aku Rejab bikin. mana, Wak? Rejab pula bulan rejab jadinya. Jadi silakan dengan alunan muzik sedikit supaya kita menutup ke segmen ini. Okey. Nak memberikan mood sikit. Jadi Kita mengulik lah ya, kita mengulik.